Hello everyone, selamat tengah hari. Dr. Roland dari The Sky Clinic, and hari ni I ada tetamu khas from our team, fisioterapis kita, yang I dah cerita pasal question answer berkenaan dengan urutan batin profesional ataupun male rejuvenation massage. So hari ni I ada Iman is our physiotherapist. Hello, hi. Nama saya Iman, I'm a physiotherapist. So Iman dah lebih 10 tahun dalam fisioterapi ni. So memang dia arif lah dalam bab-bab ni. And usaha kami untuk bawakan urutan batin secara profesional tu, kita dah mulakan I think lebih pada setahun kita discuss pasal benda ni. So kita pun dah buat banyak research, kajian and everything, and understand apakah unsur-unsur anatomi ataupun urutan fizikal tu yang mampu dan dapat membantu meningkatkan prestasi, ereksi, kekuatan dan daya tahan batin. So all of this thing done in our clinic is selamat dijalankan oleh orang-orang yang bertauliah dan profesional yang faham pasal otot, faham pasal anatomi badan, dan bukannya calon-calon orang yang you boleh pergi kat luar sana untuk buat rawatan ni. So don't be afraid, benda-benda ni done only by professional. So leave the danger to us. So I akan mungkin serahkan kepada Iman untuk cerita sedikit berkenaan dengan rawatan ni, apa yang kita akan buat. Dan pertama sekali I nak beritahu you, tak ada happy ending kat sini. Okay Iman, to you. Okay, sebelum kita masuk bab anatomi untuk rawatan ni, kita kena tahu dulu masalah-masalah yang berkenaan. Selalunya masalah ereksi ni, kita ingat kita kena urut bahagian zakar. Kita tak perlu pegang bahagian zakar pun, sebab area-area yang sekeliling zakar tu adalah area yang paling penting yang kita perlu lihat. Because kebanyakan orang mungkin punca masalah ereksi ni bukan pada zakar, tapi mungkin pada sakit belakang, mungkin pada imbalance otot-otot dalam bahagian pinggang, ataupun area-area yang daripada belakang yang boleh menyebabkan flow darah ataupun saluran ke bahagian groin tu affected. Okay, ada glove tak? Saya nak tunjuk glove lah. Sekejap ambilkan glove. Let me get this glove for you. Okay. Banyak tengok terus kan. Okay. Banyak orang punya persepsi bila nak terima rawatan urutan batin ni. Okay, bayangkan ini adalah kita punya zakar ya. Banyak ni, keras ke tak? Boleh lah. Okay. So banyak orang dia fikir kita kena settlekan masalah ni dan masalah ereksi akan settle. Tetapi orang lupa nak lihat apa yang mengetatkan bahagian ereksi otot tu supaya darah maintain dekat dalam. So orang selalu tengok bahagian ni, tapi orang tak tengok bahagian ni dan kekuatan untuk menahan ereksi tu. Okey. Jadi urutan yang kita akan buat dekat Sky Clinic ni, kita akan cover beberapa main area pada bahagian basically lumbar pelvis, untuk lancarkan flow ke bahagian groin. And also dasar pelvis lah. Ya, dasar pelvis. Okay. So it's not just lumbar pelvis, bahagian dasar, bahagian bawah boleh pelvis. Boleh tunjukkan. Okay, bahagian bawah. This is kalau kita tengok daripada bahagian bawah pelvis, the inferior punya core muscle. Okay. Alright. So rawatan untuk ereksi ni, kita kena cover 4 area, because when we talk about abdominal muscles or core muscles ni ada 4. Okay, doktor boleh buat. Core muscle ni ada 4. Kita ada the anterior part, kita punya abdominal muscle. Kita ada posterior part, bahagian belakang. Kita punya diaphragm, dan kita ada inferior, this is bahagian bawah, which is the pelvic muscle lah. Okay. Pelvic floor lah, kita kata sebagai lantai pelvis. Yes, orang duk kata kiga. So this is the area yang kita kena, antara satu rawatan area kemud. Yes, satu daripada 4 area dan kita kena fokuskan. Okay. So dan urutan ni fokus on all those 4 areas, not just bahagian bawah tu sahaja. Okay. So dalam urutan yang kita akan buat ni, these are the 5 areas yang kita akan cover. Nombor 1, kita punya golden triangle, segitiga emas. Ya. Bukan golden triangle bukit bintang. Bukan bukit bintang. Ini bukan bukit bintang.
So golden triangle Mungkin tu, I just draw for you the Okay, things secara besar sikit. So kalau kita tengok dari segi golden triangle tu, the ratio is will be going down to the spine, and this is the, katakan ni lah zakar lah. okay. This is the zakar. So, dia otot kat bahagian zakar dekat bahagian bawah ni. Okay. And then ada lagi muscle yang akan datang kat area ni. So ini umpama macam daripada dasar kita tengok bahagian zakar kita, inilah bahagian anu, rectum you, and then there's also certain muscle fibrous sheets here. So take it on. Okay. So masalah untuk bahagian inferior ni ada dua. Nombor satu, kadang-kadang bahagian otot ni dia ketat. Okay. So bila ketat, kadang-kadang orang akan rasa sakit bahagian ni dan bahagian ni before dan selepas erection. Okay. Itu satu. Nombor dua, masalah yang dia boleh bagi is bila contract or tak ada power, masa tu lemah, dia akan kurangkan saluran darah ke bahagian zakar. Okay. So this nombor satu is golden triangle. Nombor dua is pubic rami. Ni bahagian bawah abdomen kita, bawah pusat tapi atas tulang So pada kalau bahagian kita zakar. tengok this one is banyak daripada inguinal area kan. So orang kata ada angin pasang and everything like that. So katakan ni lah pusat badan you, katakan ni lah abdomen. So you kan ada line kat sini, and kat sini this is your pubis lah, and then this is technically your. Okay, betul? Ya, betul. Okey, dan kalau kita urut bahagian ni juga secara tak langsungnya, kita boleh rawat tak lawas, bahasa Inggeris Incontinence. Yeah. Incontinence lah. ya, kita boleh rawat incontinence because area ni direct ke bahagian prostate. Prostate. Bahagian prostate. Okay, Prostate lebih kurang akan ada kat area ke dalam sini. yes. So the first area is golden triangle, bahagian bawah ni. Okay, second area is pubic rami. Kita akan target untuk bahagian ni. Semua untuk improve balik circulation daripada bawah dan daripada bahagian atas. Nombor 3 is kita punya iliopsoas. Okay, Sangat-sangat penting. okay, sangat penting. I tell you why. Iliopsoas ni antara satu muscle yang control kita punya pressure dekat tulang belakang. Okay, sendi tulang belakang. And kenapa ianya sangat penting? Sendi belakang ni ada saraf tunjang yang keluar dan supply ke bahagian kaki. Correct. Dan area S1 dan S2 is crucial, sangat kritikal untuk lelaki sebab itu adalah urat saraf yang supply ke bahagian zakar. Okay? Jadi, kalau iliopsoas ni ketat, Okay, iliopsoas dekat mana? Dan Is bahagian tepi groin and bahagian dalam juga. masuk dalam ke sini kan? It goes. Yes. So bila iliopsoas ketat, secara tak langsungnya dia boleh efek kita punya ereksi. Okay. Now, satu faktor yang sangat penting yang boleh jadi iliopsoas kita ketat is duduk. So office work sahaja tu dah memainkan peranan penting dan bagi negative side effects untuk kita punya reproductive punya sistem. So kalau orang yang tak pandai buat planking tu semua tanda-tanda iliopsoas dia tak kuat kan? Ya, one of it lah. Yes. Okay. And kadang-kadang bukan perempuan saja, lelaki yang diri tonggek pun ada masalah iliopsoas. Iliopsoas dia naturally So if you ketat. see, kalau you selalu duduk dalam kerusi, this is what happens lah. Your iliopsoas ni dia tak ada tension kat sini. Yes, tak ada So tension. the tension is very very low. So bila dia nak berdiri tu, dia tak boleh berdiri tegak. Dia akan diri macam ni. Yes. Because it's terlampau ketat. Yeah. Okay. And then because naturally kita tak dibina untuk duduk sepanjang masa. That's why kita punya bipedal posture, actually kita kena bergerak, banyak berdiri, banyak jalan sebab human body ni is designed To do that. sebab kita very dynamic. So kalau kita duduk macam ni je lama kelamaan, otot iliopsoas ni akan ketat dan secara tak langsungnya akan efek kita punya reproductive. So kita kena faham dari segi anatomical structure, katakan badan ni macam dengan duduk. So kalau psoas dah ketat, so pengaliran darah dekat lokasi ni
definitely akan terbantut because you tengah menghimpit. Sama ada you tengah bawa kereta lama, sitting down too long, duduk dalam laptop lepas tu duduk macam ni. Yes. It makes your whole body lose all of that. So even dari segi kesihatan lelaki in terms of sperm production, produksi sperma, dia akan drop because pengaliran darah kat sini dah already drop by certain percentage. Yes. So kalau kita tengok percentage kita duduk setiap hari dengan zaman dulu dah tak balance langsung. Sebab dulu orang keluar untuk hunt, orang keluar untuk buat bisnes, orang keluar untuk cari bahan-bahan untuk buat rumah. Tapi sekarang ni kita keluar drive, kita duduk. Kita pergi office, kita duduk. Kita duduk kita dekat makan, couch, kita duduk. Kita duduk kat couch, kita order Grab. Yes. So 50% of the time yang kita celik mata hari ni pun kita spend masa tu untuk duduk sahaja. Yep. Okay. Dan seterusnya, nombor 4 is otot adductors. Okay. Otot adductors ni pun banyak orang tak ambil berat sebab kita tak selalu guna. Tapi ni lah kaki ada otot yang sangat penting because kalau otot ni ketat, otot ni tak disenamkan, dia akan secara tak langsungnya efek kita punya reproductive area juga. Okay, sebab kalau kita tengok otot-otot adductors ni, dia ada attachment dekat bahagian tepi zakar, dekat kita punya bahagian tepi groin. So kalau adductors tu ketat, dia secara tak langsungnya akan mengetatkan juga kita punya pelvic floor. Tapi ketat pelvic floor ni bukan maknanya bagus, tapi contraction yang kita nak buat tu is affected. Okay. So, and then another one more thing is in this area, kebanyakan saluran darah pun lalu kat bawah ni. So your arteries, your veins, semua dekat kaki tu dia tengah mengalir kat bahagian dalam. So bila kawasan ni semua ketat, maka dia akan membantutkan pengaliran darah. And one thing yang selalu I always tekankan bila check patient is tengok tapak kaki dia macam mana. Kalau tapak kaki dia semua dah mula baru 30-an, dah mula biru-biru and everything, ialah satu tanda dah dia ada stagnation. Pengaliran darah naik ke atas dah tak cantik. Alright. Okay. And lastly, nombor 5 is kita punya abdominal muscle. Okay, so sebelum kita go to the last one, kalau ada apa-apa soalan online, please letak dalam comments video ni. Kita boleh tengok dari segi our feed kat sini. Kalau ada question, kita akan cuba bacakan and cuba jawab. Okay? Alright. Okay, last one, abdomen. Okay, kita punya abdomen. Abdomen macam biasalah, daripada bahagian xiphostomium sampai kita punya pubic rami. Inilah pack muscle lah. Kita punya pack muscles, anterior core muscles. Actually bahagian abdomen ni ada 4 and dia comprise daripada bahagian tepi ni sampai ke bahagian depan. So kalau bahagian ni tak difokuskan, secara tak langsungnya juga dia akan efek kita punya groin area. Now, kebanyakan orang sekarang bila dah ada perut, dah ada belly, kita boleh tahu dengan ada belly-nya secara jangan bangga. Jangan bangga sebab otot tu akan renggang dan dia akan lemah secara tak langsungnya. So kalau kita tengok dekat jalan tu, kita boleh tahu kalau dia claim dia punya erection power ataupun dia boleh tahan lama, kita tengok perut dulu. Okay, so abdomen, this are the area yang kita akan urut lah, daripada bawah pecs sampai ke pubic rami. Semua kita akan cover daripada sini sampai ke bahagian lutut. Yep. So this is the main area lah, daripada abdomen sampai ke bahagian lutut is something very important. Benda-benda lain, example macam squat, buat aktiviti yang menguatkan otot, your hamstring, your glutes, memang penting. Tu kita tak boleh massage. You kena massage tu hanya dengan you workout sendiri, buat exercise senaman, intensive workout, you boleh improve all that. So ada some questions saya cuba bacakan. Macam aktiviti cycling, kalau duduk lama-lama membongkok, ada efek tak kepada badan? Okay, very good. Siapa ni soalan ni? Budok. Okay, budok. Cycling scientifically
tak ada effect on the groin area unless there are adjustment that you make dekat bahagian seat tu. Bila dia incline ke depan, then boleh effect the urat saraf kat bahagian groin. Ya. Soalannya balik. Okey. So cycling kalau duduk lama boleh lama bongkok tu ada efek ke tak? Well, okay, dia macam ni juga. Apa benda yang kita buat secara keterlaluan, kalau tak ada core balance dia akan effect. So macam saya cycling juga. Kalau cycle banyak membongkok for 2-3 hours, time relaxation, saya akan buat a lot of cobra pose and then akan stretch otot belakang dengan punggung. Itulah satu yoga teknik lah, cobra. Itu kena balance kan. Apa benda yang keterlaluan, dia akan effect. Kawan, question by Abdul Khalid. Kalau urut ni selalu juru urut batin rawat lubang cincin. I don't know what is the lubang cincin. Is it Lubang cincin dubur lah. Dubur lah. I don't think we need to do that kan. Kita tak perlu kan. Selalu juru urut batin rawat lubang cincin. Actually lubang cincin tu tak payah rawat. Sebab lubang cincin tu ada muscle dia sendiri. Ada muscle dia sendiri. Kita cuma nak kena tahu macam mana nak relaxkan otot tu, and then macam mana nak contract otot tu. Banyak misconception dan persepsi orang, area ni semua kena urut, Zaka kena urut, lubang cincin kena urut, semua kena urut. Dia tak payah, there are point-point yang boleh urut, tapi what matters is, what's more important untuk bahagian ini, all these 4 abdominal areas, is how strong it is. Selepas urut tu, kita pun nak kena tahu macam mana nak activate all those 4 muscles, and nak kena tahu macam mana nak kuatkan. Because apa yang kata tu betul. Just setakat nak buat rawatan tu, it's not important. Actually macam ni nak activate tu. So umpama macam satu atlet sukan, you training angkat berat tapi pergi competition tak tahu buat. So kalau you tak tahu perform kat rumah, itu akan jadi satu isu. Mungkin ini pun kena discuss another topic. Nanti kita akan discuss lah. Okay, ada question tanya. Kalau nak Q&A melalui WhatsApp boleh ke? Boleh. You boleh hantar WhatsApp kepada The KS Cycling. Nanti kita akan cuba jawabkan. Untuk pesakit diabetes, masalah ni boleh diatasi dengan rawatan ni tak? Mungkin saya cuba jawab rawatan ni. So kalau individu yang ada masalah diabetes, kita kena faham sensitivity kepada bahagian zakar dan neurologi, pengaliran darah mungkin dah terkacau, mungkin dah terbantut. So kita kena lihat juga status berat badan individu tersebut, status diabetes tu. So some people, jawapan saya ialah ya, akan ada banyak improvement. Some people kalau betul-betul dah diabetes you dah terlampau teruk, tinggi sangat, insulin you dah terlampau tinggi, maka dia akan kacau hormon testosteron, maka dia akan kacau pengaliran darah. We can help, tapi dia masih dalam kira macam pertaruhan. It will work, maybe not work. Tapi kalau yang muda, kalau ada diabetes yang sikit-sikit tu yang boleh reverse tu, memang kita boleh reverse kan. Bila dah reverse diabetes tu, automatic benda-benda ni semua akan bertambah baik. Okay? Ada lagi? Saya guna alat pump nak bagi panjang, boleh ke? Okay, so mungkin ada soalan tu mungkin tak relevan sangat, tapi kita akan jawab. So bila kita improve pengaliran darah ke dalam bahagian zakar melalui fizioterapi, because kita gunakan manual pressure, kita aktifkan, kita longgarkan otot-otot tu. So bila benda tu berlaku, automatically pengaliran darah akan bertambah. So katakan pengaliran darah you improve by 5% ke 10% ke, walaupun dia 5%, 10%, ia boleh improve quality of erection. So katakan quality of the erection you ialah 80%. So kalau you dapat 90%, maka of course lah kekerasan zakar tu semasa ada ereksi, katakan this is the penis kalau macam grade 1 lah, grade 0 lah, you memang power lah, tak ada masalah, you have a good erection. So you kena tengok dia ada keratan rentas of the erection, the blood flow into the head of penis and also the shaft akan ada dua zone of the shaft of the corpus. So kalau improvement tu increase by even 5% ke 10%, maka dia akan lagi keras. So bila lagi keras, automatically dia akan lagi stiff. So bagi lagi stiff, dia akan nampak lah, dia nampak lebih besar daripada usual. Tapi besar tu bukan I nak kata besar tambah 5 cm, tu tak logik lah. Mungkin akan nampak besar and solid. So when it's solid, it looks more stronger. That is one thing yang you kena faham.
Okay. Okey, ada satu soalan. What about, mungkin dia tanya juga soalan dari segi scientific evidence, ada ke rawatan ataupun treatment yang boleh membesarkan zakar? Ada certain rawatan yang boleh membesarkan dan meningkatkan saiz. Dia satu, ada yang mereka akan pergi inject gel dan sebagainya. Itu I tak recommend sangat lah, because gel tu dia takkan bersifat concrete inside. Gel ataupun lipids no, it's gel. It's gel. They use hyaluronic gel to inject. So itu I'm not in favor with that, because kadang-kadang boleh merosakkan batang zakar and everything. Some people, and dia boleh alter shape zakar tu. nanti nampak bila dia kecut tu nampak macam gemuk pula. Dia bulky kat sini. Dia macam nampak macam tak normal lah. And then another one more thing, kalau orang ada betul-betul ada erection problem, then they have like macam inflated punya pump system, yang dia dah keluarkan bahagian shaft zakar tu, dia ada macam balon je dalam tu. So balon tu dia letak macam ada plug. So dekat dalam badan tu, you tekan button tu ataupun you inject fluid, dia akan masuk ke dalam. So dia kena inject ataupun dia kena tekan pressure tu, motorizer tu, then and automatically dia ada erection and everything. So I tak recommend lah untuk lelaki yang muda yang sihat. Jangan fikir pasal just nak tambahkan kekerasan, nak tambahkan size and everything. Tu bukan objektif. Objektif ialah you ada lelaki yang sihat, you will dapat erection secara spontan, seminit 2 minit dah up and running, and you ada good ejaculation and good sperm count. That is the thing that you want. Bukan setakat just nak cari I want to longer, stronger, tu semua. Okay. And scientifically, lelaki-lelaki yang kuat dekat luar sana, if kita punya zakar tu jatuh dalam range 10 ke 15 cm, anda sudah dikira sebagai normal. Exactly. Okay. 70 to 80% lelaki dalam dunia ni, kita punya zakar punya length range dalam 10 ke 15. So satu benda yang kita kena buat is bersyukur. And itu 10 ke 15 tu actually daripada pangkal zakar tau. Yes. It's not something that just daripada yang apa you nampak kat depan je. See, even from the back end. So mungkin I akan jawab beberapa soalan, tapi sebelum tu Iman, bila you ada kat klinik and when the treatment is done, how long and cost? Okay, I will be in the clinic every Friday and Saturday. So Jumaat dengan hari Sabtu? Yes, Jumaat dengan Sabtu. Jumaat daripada pukul 10 sampai 4. So booklah session anda in between this time, and hari Sabtu daripada pukul 9 sampai pukul 3. Okay. And harga untuk buat rawatan ni berapa lama? Okay, berapa lama is 45 minit untuk urutan dan 15 minit lagi untuk renggangan dan adjustment. Okay, so dalam package yang saya akan bagi ni is bukan sahaja urutan for 60 minutes. So kita akan assess and see if there's any imbalance, ada imbalance dalam bahagian otot, dalam bahagian badan, dalam pinggang sampai ke lutut. Kita akan normalizekan tu dengan stretching, dan selepas tu kita akan buat adjustment dekat bahagian lower back untuk open up the joint space, so that urat saraf tu boleh flow cantik ke bahagian lambung pelvis. So lebih kurang like 45 minutes to 1 hour, 55 minutes lah. 45 to 55 minutes. So okay. Dan cost dia adalah RM250 per session. So cost dia lah RM250 per session. So ramai tanya kenapa mahal dan sebagainya. So you kena faham apa yang kita buat ialah professionally done. Orang-orang yang buat ni ialah orang-orang yang bertauliah, dan you tak perlu risau. So we try to get the best people to do this safe for you, so you tak ada issue. Takutlah ada isu macam happy ending lah, pergi dekat tempat-tempat yang bukan-bukan, and everything. So kita pun nak pastikan benda-benda ni selamat, dibuat oleh fizioterapis berpengalaman 10 tahun, tahu pasal benda-benda ni. Kita dah buat research apa benda yang boleh bantu dan improve, and that's why this is something that we feel is harga dia memang betul-betul. And if for those who nak buat, you can come and see Iman untuk buat terapi urutan batin pro. Kalau you nak tengok masalah testosterone everything, dengan masalah hormon everything, you can come and see me. Okay, maybe I just jawab one more last question on the thing. Berapa session tu ada? Perlu tak you orang tu ambil berapa banyak session? Kita kena tengok apa masalah dia, dan kita kena tengok sama ada the improvement tu immediate ke tak.
selalunya dalam satu sesi dia tak boleh solvekan masalah yang dah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. So collectively kita kena tengok secara holistik juga. So dia kena bukan je jumpa saya, mungkin kena tengok jumpa Dr. Roland, ambil blood test, kita kena check sama ada dia ada diabetes ke tak, ada hypertension ke tak, ataupun ada masalah jantung. So itu ataupun pun hormon dia terlampau rendah. Hormon dia terlampau rendah, ataupun tak ada libido, ada masalah gangguan mental. So semua benda tu kena treat holistically. So in terms of berapa session tu kita tak boleh nak determine sama ada 10 session erection dah macam ni. No, cannot tell. So semua tu kena tengok in a way kita kena treat holistically. Okey. Tadi dia cakap pasal bengkok. Tak nampak dah. Okay, so thank you so much untuk tune in. Kalau ada apa-apa sebarang persoalan berkenaan dengan rawatan urut batin Pro ni, silalah hantar message kepada kami, hantar kepada sama ada WhatsApp, Facebook, ke Instagram ataupun YouTube. Kita akan cuba bantu you untuk buat jawab soalan you, ataupun siapa-siapa nak buat booking. I think hari Jumaat pun ada 5 orang dah buat booking tadi. So I think ada kekosongan for this week only on Saturday got maybe 2 or 3 slots. So siapa-siapa nak buat booking tu, you boleh buat booking. Sekiranya you jauh daripada KL, ada area pasal PKP grid and everything, sekiranya you perlukan surat daripada kami akan isukan surat untuk you, so we boleh lintas sekatan-sekatan yang you ada untuk datang. Yes. Okay, so that's it for me. Iman, thank you for coming in. Thank you very much. And jangan risau, Iman akan sentiasa ada dan dia akan buat post content berkenaan topik-topik ni segi senaman untuk improve kesihatan batin, and also mungkin berkenaan topik ni sekiranya ada orang ada soalan nak tanya dengan detail. Kalau ada masalah-masalah kesihatan yang lain, ada orang ada macam injury saraf, ada accident dan sebagainya, tak ada kurang ereksi and everything. So ada isu-isu that Iman pun akan cuba bantu you. Okay? Take care and bye-bye.